Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung lagi topik kita pada hari ini, iaitu 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Kalau buku teks muka surat 57. Okey, saya baca, awak ikut. Selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien. Tumbuhan juga Tumbuhan juga memerlukan nutrien untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Samalah macam kita. Pokok pun benda hidup. Dia perlukan zat-zat untuk dia nak tumbuh dengan sihat dan besar. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, kita bahagikan kepada dua kelas, iaitu satu yang disebut makronutrien, satu lagi yang disebut mikronutrien. Beza dia makro dengan mikro. Okey. Tengok kepada rajah 2.7 ni. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, kita ada makronutrien dan mikronutrien. Makro maksudnya nutrien tu tumbuhan tu perlukan dengan kuantiti yang banyak. Nutrien tu maksudnya zat lah. Macam zat-zat yang badan kita perlukan, yang badan tumbuhan tu perlukan. Dalam kuantiti yang banyak kita panggil makro. Contoh, nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, sebagainya. Okey, ada berapa ni? Ada 9 unsur. Mikro pula, mikro ni maksudnya kuantiti nutrien yang pokok tu perlu, tapi dalam kuantiti yang sangat sikit. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh ada 6. Okey. Okey. Kita tengok pula muka surat 58. Okey. Yang ni macam tadi juga, cuma dia buat dalam bentuk jadual. Makronutrien, ulang lagi sekali, adalah unsur ataupun mineral ataupun nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kan? Berserta dengan fungsinya. Okey. Jadi untuk ni saya nak awak buat okey, kita tengok dulu kat bawah. Yang ni pula mikro. Unsur ataupun mineral yang tumbuhan tu perlu dalam kuantiti yang sedikit saja. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk tugasan, saya nak awak buat macam ni ya. Okey, nanti awak kita ringkaskanlah, kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Saya nak awak buat peta buih. Contohnya makronutrien. Okey, makronutrien ni. Awak sekejap, salah pula. Okey. Makronutrien buat kotak. Kat sini tulis dia punya maksud dia apa dia bla 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 bla. Lepas tu saya nak awak buatlah nak panah kat sini. Contohnya apa dia? Ni contoh dia apa dia? 9, ada 9 dia kan? Buat macam ni lah. Macam tu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Fungsi dia
Okay dah, tak boleh tulis lah fungsi dia. Okay, lagi satu sama juga awak buat untuk micronutrient. Awak buatlah dia punya maksud dia, apa dia micronutrient semua tu. Buat bulat ke apa, ke empat segi ke, petak ke. Contoh dia. Buat peta apa? Peta buih. Macam tu. Okay. Ini nota. Jadi kita nak ringkaskan dalam bentuk peta buih. Senang kita tengok. Okay. Okay, kita balik seterusnya. Okay. Seterusnya kita tengok muka surat 59. Untuk muka surat 59 ni, kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Kesan kekurangan. Kalau pokok tadi kurang nitrogen, kurang fosforus, kurang kalium. Nitrogen, fosforus, kalium ni di antara unsur-unsur yang sangat penting lah, yang pokok tu perlukan, yang tumbuhan tu perlukan. Kalau dia kurang, apa jadi pada pokok tadi? Okey. Di sini dia dah buat macam ni. Jadi saya nak awak buat nota, kita ringkaskan. Contohnya macam ni lah. Saya nak awak buat macam ni. Kita buat jadual. Okey, buat jadual. 1 2 3 4 kan, kita buat macam ni. Macam mana? 4. Kita nak ringkaskan . Yang ni tumbuhan yang sihat, yang sihat. Yang ni tumbuhan yang kurang nitrogen. Yang ini tumbuhan yang kurang fosforus. Ini tumbuhan yang kurang kalium. Kan? Saya nak awak buat jadual macam ni. Okey. Lepas tu awak tulis sini pertumbuhan. Kat sini awak tulis pertumbuhan. Buat gariskan. Yang ni awak buat batang. Yang ni saya ingat saya buat. Okay, saya lukis rajah lain lah. Macam ni . Kita buat macam ni. Kita buat table macam ni. Tadi ada 4 kolom kan. Saya lukis lain. Bagi nampak senang sikit. Sini ada 1, 2. Okay. Macam ni lah. Tadi ni 4 kan. Macam ni. Garisan. Okay, good. Okay. Ni tumbuhan yang sihat. Ini kurang nitrogen. Yang ni kurang fosforus. Yang ni kurang kalium. Ya. Lepas tu awak tulis sini pertumbuhan. Buat garis. Lepas tu batang tumbuhan. Garis. Daun atas. Garis. Lepas tu daun bawah. Garis. Lepas tu bunga dan buah.
garis. Lepas tu akar. Akar. Okey. Jadi, kita tengok apa yang nak kena isi dalam kotak ni. Apa yang nak kena isi dalam kotak ni? Okey. Apa yang nak kena isi? Kita tengok balik gambar rajah kita lah. Okey. Contohnya macam ni lah nah. Contohnya. Okey. Untuk pertumbuhan yang kalau tumbuhan yang sihat, awak tulis kat sini pertumbuhan normal. Awak tulis normal. Awak ambil sini pertumbuhan normal. Tak payah salin semua ni sebab dah salin kat kotak ni. Kalau tumbuhan sihat, pertumbuhan dia normal. Okey. Kalau tumbuhan sihat, batang dia kuat. Buat macam ni. Batang dia kuat. Daun atas kan? Daun atas. Awak tulis sini kecil. Ambil ni. Kecil berwarna hijau muda. Tulis sini. Kecil dan warna hijau muda. Macam tu lah. Okey. Daun bawah. Ni daun bawah. Okey. Macam tu lah. Okey. Kita buat macam tu nanti. Kita nak ringkaskan. Kita punya nota tu. Okey. Daun bawah, daun di bahagian bawah besar warna hijau tua. Tulis sini daun bawah besar warna hijau tua. Macam itulah. Penghasilan buah dan bunga tulis itu normal. Pertumbuhan akar awak tulis itu normal. Awak hanya tulis dalam kotak tu benda yang cikgu gariskan dekat dalam rajah ni. Okey? Okey. Ni kalau tumbuhan sihat. Kalau tumbuhan tu sihat. Kalau tumbuhan tu kurang nitrogen, kalau dia tumbuhan tu kurang nitrogen, dekat ruang pertumbuhan tu awak tulis terbantut. Okey? Batang awak tulis kat situ, batang dia lemah. Awak hanya tulis benda yang cikgu garis tu dalam kotak. Benda yang cikgu garis ni awak masukkan dalam kotak. Daun bahagian atas awak tulis situ lebih kecil, mudah gugur. Daun di bahagian bawah pula, kolom untuk daun di bahagian bawah, warna hijau pucat ataupun kuning. Yang ni kita panggil klorosis. Maksudnya dia kurang klorofil. Benda yang cikgu garis ni awak tulis dalam kotak tu lah. Penghasilan buah dan bunga dalam kotak tu awak tulis terbantut. Pertumbuhan akar dalam kotak tu awak tulis normal. Jelas ah? Okey. Kekurangan fosforus dekat dalam ruang pertumbuhan tu awak tulis terbantut, lambat membesar dan lambat matang. Lebih kurang macam tadi juga. Batang awak tulis situ lemah. Daun atas kecil dan berwarna ungu. Daun bawah warna hijau kebiruan, bergulung, dan di tepi daun warna perang. Untuk tumbuhan yang kekurangan kalium pula, awak tulis dalam ruang pertumbuhan tu terbantut, mati sebelum matang.
Batang tumbuhan awak tulis dalam ruang tu lemah. Daun bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergulung dan klorosis. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Penghasilan bunga dan penghasilan buah awak tulis itu terhenti. Pertumbuhan akar tadi merosot kan? Yang ni tak merosot tapi berkurang. Merosot dengan berkurang ni lebih kurang je lah. Lebih kurang je lah maksudnya. Okey, macam tu. Jadi awak tulis dalam table ni lah. Yang benda yang cikgu gariskan tadi tu, perkataan yang cikgu garis tu, awak pindahkan masuk dalam jadual ni. Jadual, ringkasan jadual. Ringkasan jadual 2.5 muka surat 59. Okey. Okey. Seterusnya kita nak tengok eksperimen 2.2 muka surat 60. Okey, semua boleh buka buku dan sama-sama dengan cikgu lah. Eksperimen untuk tumbuhan. Okey. Tujuan untuk mengkaji. Nak kaji apa? Kesan kekurangan makronutrien terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Bila sebut makronutrien tu, kita lebih fokus kepada nitrogen, fosforus, kalium. Dia fokuskan yang tu. Dalam bahasa pertanian kita panggil NPK. Nitrogen, fosforus, kalium. Okey, penyataan masalah. Penyataan masalah. Apakah kesan kekurangan makronutrien terhadap pertumbuhan-tumbuhan? Tanda soal. Apa kesannya? Hipotesis. Hipotesis kata, kekurangan makronutrien boleh merencatkan pertumbuhan-tumbuhan. Ini hipotesis. Nanti masa lepas dah buat jadual tu tadi, saya nak awak macam biasa tuliskan laporan eksperimen. Dalam laporan eksperimen tu, salin yang tujuan ni, penyataan masalah, hipotesis. Okey, pemula ubah. Pemula ubah macam biasalah. Kita ada 3 pemula ubah dimanipulasi jenis larutan kultur. Larutan kultur tu maksudnya kita tanam tumbuhan tadi, kita tak tanam pakai tanah. Kita pakai larutan. Larutan yang ada baja dan nutrien-nutrien tu kita panggil larutan kultur. Larutan kultur tu larutan yang ada nutrien. Semua yang nutrien yang tumbuhan tu perlukan semua ada. Pemula ubah bergerak balas, kita nak tengok pertumbuhan-tumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan. Okey. Pemula ubah dimalarkan, isi padu. Isi padu kena sama. Saiz pokok tu kena sama. Jenis anak benih pun kena sama. Cahaya kena sama, suhu pun kena sama. Okey, bahan yang kita perlukan. Boleh ikut cikgu Okey. Ikut cikgu pelan-pelan. Kalau tak faham boleh dengar lagi sekali. Bahan yang kita perlukan. Okey, ingat ni bahan-bahan dia. Kita perlukan air suling, larutan
kultur lengkap. Larutan kultur lengkap ni, ni contohnya macam ni. Yang ada larutan tu dalam air suling tu ada NPK. So kita ada ni radas A lah kita kata. Ya, larutan kultur lengkap. Okey. Kemudian kita perlukan larutan kultur tanpa nitrogen. Yang ni set B. Larutan kultur tanpa nitrogen. Lagi satu, larutan kultur tanpa fosforus. Tanpa fosforus. Dan akhirnya larutan kultur tanpa kalium. So ada 4 larutan lah. A, B, C, D. Ada 4. A, B, C, D. Okey. Semua larutan ni kena sama isi padu lah. Sama isi padu. Isi padu. Isi padu kena sama. Semua sama. Sama. Kemudian kita perlukan anak benih. Anak benih jagung. Di sini dia pakai anak benih jagung. Yang ni pakai anak benih jagung. B pakai anak benih jagung. C pakai anak benih jagung. D pun pakai anak benih jagung juga. Sama. Dimalarkan. Cahaya. Semua dapat cahaya yang sama. Cahaya yang sama. Dan suhu radas A sampai D semua letak pada suhu yang sama. Letak di bawah cahaya yang sama. Okey. Radas. Kita perlukan tabung didih. Tabung uji pun boleh. Tabung didih pun boleh. Tiub penghantar. Ni tiub penghantar ni. Tiub ni. Ni lah tiub penghantar ni. Ni tiub penghantar. Tiub penghantar. Pam udara dan gabus. Pam udara. Ni ada satu pam kat sini ni. Gabus kita nak gabus tu kita nak tutup mulut tabung didih tadi ni. Okey. Kita sediakan semua ni. Anak benih sama saiz. Tak boleh satu besar, satu kecil, satu besar sangat. Semua saiz sama anak benih tu. Anak benih tu pun semua sama jenis. Biji jagung. Anak benih jagung semua. Kita nak malarkan. Okey. Yang tak sama jenis larutan culture. Okey, kita dah setting semua. Letakkan susunan radas di kawasan yang bercahaya. Radas A sampai radas D ni kita letakkan di kawasan yang bercahaya. Yang ada cahaya matahari. Contohnya tempat yang dekat dengan tingkap makmal yang disinari oleh cahaya matahari. Yang ketiga, pamkan udara masuk. Pamkan. Maksudnya kita pam udara bagi masuk. Pamkan udara masuk ke dalam larutan culture selama 5 minit setiap hari. Satu hari 5 minit pam udara. Besok pam udara 5 minit lagi. Sampai berapa hari? Okay, nanti kita tengok sampai berapa hari. 4. Larutan kultur di dalam setiap tabung didih ditukar sekali seminggu. Larutan. Seminggu sekali tukar larutan baru. Tapi yang sama jenis. Minggu yang kedua tukar pula. Tapi jenis yang sama. Dengan larutan. Dengan larutan kultur yang sama. Okey. Selepas 2 minggu, dia kata apa? Lepas 2 minggu,
Perhatikan dan catat keadaan anak benih daripada saiz tumbuhan, warna daun dan pertumbuhan akar selepas 2 minggu. Maksudnya kita kena jaga tumbuhan tu lepas 2 minggu lah. Okey. Okey. Dah habis prosedur tadi. Kita tengok pemerhatian. Okey, pemerhatian. Ada jadual kat sini pemerhatian. Okey, kita nak isikan Larutan kultur lengkap. Kekurangan nutrien tiada. Saiz tumbuhan, kita nak tulis yang macam mana? Saiz tumbuhan, kalau dah semua ada, saiz tumbuhan, kita tulis sini saiz tumbuhan bertambah. Bertambahlah kita tulis bertambah. Tulis lain. Bertambah. Okey. Warna daun. Kita tengok dah kita punya table tadi ni. Kalau warna daun awak tulis situ. Awak tulis hijau. Warna daun hijau. Pertumbuhan akar normal. Okey. Larutan kultur tanpa nitrogen. Yang tanpa nitrogen, saiz tumbuhan awak tulis situ terbantut. Saiz pertumbuhan terbantut tu maksudnya tak bertambah. Tak bertambah tu tak membesar. Warna daun kita tulis, kita tengok pada muka surat 59. Warna daun di bahagian bawah berwarna daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat. Okey, awak tulis sini, kita tulis hijau pucat. Hijau pucat ataupun strok kuning. Pertumbuhan akar normal. Larutan kultur tanpa fosforus, pertumbuhan tak tambah, sama macam tadi. Warna daun, awak tulis sini, kalau kita tengok muka surat 59, daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu, daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan. Ungu strok hijau kebiruan. Ada dalam jadual yang kita salin tadi kan. Pertumbuhan akar merosot. Larutan kultur tanpa kalium terbantut juga, tak tambah. Warna daun bertumpuk perang. Pertumbuhan akar berkurang. Ni boleh refer dalam buku teks muka surat 59. Okey. Kesimpulan. Adakah hipotesis diterima? Awak tulis kesimpulan dia. Hipotesis diterima. Lepas tu salin balik. Salin semula
hipotesis. Jadilah kesimpulan. Soalan. Mengapakah tabung didih dibalut dengan kertas hitam? Untuk elakkan pertumbuhan lumut. Pertumbuhan lumut. Pertumbuhan alga ataupun lumut. Apakah kepentingan pengudaraan? Kepentingan pengudaraan, setiap hari kita masukkan dalam berapa minit? 5 minit udara kan? Untuk membekalkan oksigen. Bekalkan oksigen kepada akar. Bekalkan oksigen kepada akar. Ataupun nak memastikan bekalan oksigen mencukupi. 1 dah, 2 dah, 3. Mengapakah larutan kultur dalam setiap tabung didih ditukar sekali seminggu dengan jenis kultur yang sama? Ditukar. Apa maksudnya? Mengapakah larutan kultur dalam setiap tabung didih perlu ditukar sekali seminggu untuk apa? Untuk memastikan nutrien yang macam mana nak kata? Untuk memastikan bekalan nutrien sentiasa mencukupi. Untuk memastikan bekalan nutrien sentiasa cukup. Macam itulah. Okey, untuk memastikan bekalan nutrien sentiasa cukup. Kan? Mungkin bekalan nutrien tu hanya boleh tahan seminggu je. Nanti lepas seminggu nutrien tadi semua dah diserap oleh akar. So minggu depan kita ganti pula bubur baja lagi. Nyatakan satu faktor selain daripada nutrien yang mempengaruhi pertumbuhan anak benih. Okey, apa dia selain daripada faktor nutrien? Selain daripada faktor nutrien, awak tengoklah pemboleh ubah yang dimalarkan tadi tu. Pemboleh ubah yang dimalarkan tu tadi apa dia? Apa dia? Pemboleh ubah yang dimalarkan, awak boleh tulis sini faktor suhu boleh, faktor cahaya boleh. Nyatakan satu faktor selain daripada nutrien. Faktor apa? Yang boleh mempengaruhi cahaya, suhu. Tapi dia nak satu je kan? Okey, itu saja. Jadi lepas awak dah tengok rakaman YouTube ni, awak dah tengok rakaman saya mengajar ni, jadi tugas awak buatlah satu laporan eksperimen yang lengkap. Okey. Gambar rajah. Gambar rajah ni tak perlu lukis. Gambar rajah 28 ni tak perlu lukis. Tak payah. Sebab agak rumit. Okey. Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Mungkin kelas yang akan datang nanti saya akan ajar gitar nitrogen.